Thank you, Siti. Sekejap Okay. Okay, so everyone ready? Let's welcome Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah silakan Ustazah. Okay. Assalamualaikum Ustazah, congratulations. Masya Allah. Macam mana tahu ni? Okay. Oh, I dah break What is small? Masya Allah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, bismillah, kita mulakan dulu dengan surah Fatihah. Okay, semoga dengan majlis ataupun majlis ilmu ini, iaitu kelas tafsir kita, segala hajat-hajat mereka yang hadir ataupun kita yang hadir di sini diperkenankan Allah SWT, insyaAllah. Dan jika ada di antara kita yang sakit, Allah sembuhkan. Jika ada di antara kita yang mempunyai hajat, Allah kabulkan. Okay, dan jika di antara kita yang sedang bersedih ataupun sedang dalam kesusahan, Allah permudahkan semuanya baginya. Okay, dalam majlis ilmu ni ada banyak malaikat yang akan bersama dengan kita. Jadi sepanjang kelas ni kalau boleh tanamkan niat yang banyak, okay, niat yang baik-baik dan doa yang banyak. Okay, insyaAllah semoga Allah dengar dan kabulkan semuanya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, apa khabar semua? Okay, kalau semua sihat boleh thumbs up. Okay, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Jadi sebelum saya mula, saya kenalkan dululah diri, insya-Allah. Nama saya Aisyah Muhammad Bahrul Ulum. Okay, jadi saya akan bersama awak semua insya-Allah, okay, untuk kelas tafsir yang akan datang ini, yang kita akan mulakan dahulu dengan surah Sajdah, insya-Allah. Okay, semua dah bersedia insya-Allah dengan pen, okay, dan kertas dan sebagainya. Okay, sebelum Aisyah mula atau saya mula, saya nak cakaplah, saya akan share ke most of the class ni dalam bahasa Melayu. Boleh Boleh insya-Allah. Okay, kalau tak faham mungkin nanti ada translation ke subtitle, tak ada Boleh insya-Allah semua boleh faham. Okay. Yes, Aisyah share screen sekejap. Host boleh tak enablekan screen sharing for participants? For participant Ustazah. Yeah, because I'm Nah, I dah share with yours for you. Oh, because I have two accounts. Oh, I see. Okay. Okay, boleh buat for both maybe. Okay. 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 Alright, boleh. Alhamdulillah. Alright, okay, semua nampak Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan dengan kelas tafsir kita yang pertama bersama, iaitu surah Sajdah. Dan saya diberitahu, Masya Allah, yang di sini dah banyak ikut kelas tafsir ya, Masya Allah. Okay, dah banyak dah ni. Okay, jadi insya Allah kita sekali lagi dalam kelas tafsir ini, okay, dalam kelas tafsir sebenarnya itu merupakan kelas tadabbur kan. Jadi insya Allah kita mungkin dah banyak kali baca surah Sajdah, dah banyak kali baca macam-macam surah. Dan mungkin ada yang di antara kita yang dah hafal pun, Masya Allah. Tapi mari kita sama-sama insya Allah kita tadabbur. Okay, satu-satu ayat dari surah Sajdah dengan perlahan insya Allah. Okay, sebelum kita masuk ke surah Sajdah, kita lihat dulu. Surah Sajdah ini, dia dalam juz 21. Okay, dan dia mempunyai 30 ayat. Okay, 30 ayat. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, saya dah, okay, di sini saya dah sediakan sinopsis surah Sajdah, okay, secara seluruh. Okay, tadi kan surah Sajdah ada 30 ayat kan, jadi saya dah kira categorizekan, okay, ayat, setiap ayat dalam Al-Quran ada nuzul Qurannya ataupun apa sebab diturunkan.
Dan selalunya dalam Al-Quran ini ada macam-macam cerita, betul tak? Ada kisah macam-macam. Ada kisah tentang penurunan hukum, ada tentang kisah Nabi ataupun Anbiya yang terdahulu, ataupun tentang kaum-kaum yang terdahulu sebelum kaum ataupun umat Islam. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ayat 1 hingga 3, kita akan bicarakan tentang keagungan Al-Quran. Di mana kita tahu kitab Al-Quran diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan tahu di kalangan orang Arab Quraisy dulu, mereka ni orang Arab ni, they are proud of themselves. Dan bila diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana reaction mereka? Kita akan lihat pada ayat 1 hingga 3 nanti insya-Allah. Seterusnya, ayat 4 hingga 9 pula, kita akan bicarakan tentang bukti kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah memang benar dan besar sangat. Tapi antara bukti yang Allah tunjukkan dalam ayat 4 hingga 9 di surah Sajdah ini adalah tentang penciptaan langit dan manusia. Dan insya-Allah pada hari ini kalau sempat dan diberikan barakah dalam waktu, kita akan bicarakan tentang ayat 1 hingga 9 insya-Allah kalau sempat. Dan ayat 10 hingga 14 pula tentang alam akhirat. Di mana orang musyrik ni mereka mendakwa tiada kehidupan selepas kematian. Kalau orang dah mati, mereka tak percaya yang mereka akan hidup lagi. Ayat 15 hingga 22 pula tentang sifat dua golongan. Golongan orang mukmin dan golongan orang derhaka ataupun orang yang fasik yang tidak beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah darjat mereka dan ganjaran mereka. Ayat 23 dan 24 pula tentang sejarah Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, walaupun ianya diturun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suka untuk sharekan tentang nabi-nabi yang terdahulu, untuk bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai kekasihku, Nabi yang dulu pun kena banyak musibah. Kena macam-macam juga. Umat mereka pun tak dengar walaupun dah diturunkan kitab. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut macam mana Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat 25 hingga akhir adalah tentang isbat ataupun macam mana Allah emphasizekan lagi, kuatkan lagi. Dari ayat yang pertama kan dah cakap tentang kekuasaan Allah, Allah akhiri juga tentang betapa besarnya kekuasaan Allah ini dan betapa benar itu hari kebangkitan. Hari kiamat itu benar. Saya cakap cepat tak? Boleh Seterusnya. Surah Sajdah. Apa tema untuk surah ini? InsyaAllah untuk setiap surah ada temanya. Daripada surah Sajdah sendiri, boleh tahulah apa tema dia. Because sajdah itu dalam bahasa Melayu sendiri kita sebut sujud. Betul tak? Sajdah. Sujud. Jadi sajdah ni maksudnya tunduk. Kita sujud. Dan sebab itu tema untuk surah Sajdah kita akan letak ianya adalah tunduk kepada Allah SWT. Dan kalau kita lihat semua ayat-ayat yang kita akan bicarakan, akhirnya gharatnya ataupun hadafnya adalah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya dah sebut apa maksud sajdah. Maksud sajdah dalam bahasa Melayu kita memang sebut sujud. Dan ada juga ulama kata, kenapa dinamakan surah Sajdah? Kerana dalam surah ini terdapat kalimah kalimah sujud dalam ayat ke-15 yang ia merupakan juga ayat ayat sajdah ataupun ayat tilawah kita katakan. Kan? Ini kita nampak kan? Kadang kalau ada surah-surah, ada banyak surah yang ada ayat sajdah sebenarnya. Dan kharru sujjadan. Inilah maksudnya sujud. Mereka bersujud. Dan sebab ada ayat sajdah ini, nama ini diberikan sajdah. Di sini antara nama-nama surah ini seperti yang tadi kita sebutkan, antara nama-namanya adalah surah Sajdah. Itu kita tahu. Nama yang lain untuk surah ini adalah Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah. Panjang sikit. Kenapa agak-agak? Kalau kita lihat
surah. Okay, alif lam mim ni bukan ada di surah Sajdah sahaja, betul tak? Surah Baqarah ada alif lam mim tidak? Ada. Okay, kalau kita lihat, okay, kalau betul-betul ulama boleh namakan surah ni surah alif lam mim. Because apa? Surah ini dimulakan dengan alif lam mim. Tapi alif lam mim bukan dalam surah Sajdah sahaja. Sebab itu ulama kata tak boleh, nanti orang confuse. Okay? Jadi dengan itu mereka tambah surah alif lam mim tanzil. Okay, tapi tanzil pula ada surah lain yang mula dengan tanzil. Okay? Jadi dengan itu mereka tambah alif lam mim tanzil as-sajdah. Okay? Jadi ini complete, orang tak akan confuse. Ini surah yang mana satu Tak. Ini surah alif lam mim. Yang selepas itu ayatnya mula dengan tanzil. Yang dalamnya ada sajdah. Dah complete package. Okay? Kerana apa? Ulama kata, ada yang kata surah sajdah ini dinamakan sajdah kerana ada ayat sajdah. Okay? Tetapi ayat sajdah bukan hanya di dalam surah ini. Okay? Ayat sajdah ada berapa? Ayat sajdah ada 15. Okay? Ada 15 ayat sajdah dalam 14 surah. Okay? Macam mana tu 14 ayat sajdah tapi dalam 15 surah. Okay, bermaksud ada satu surah yang mempunyai 2 ayat. Yes. Iaitu surah Hajj. Ini kira apa nama dia? Boleh tulislah. Okay? Surah Hajj satu-satunya surah yang ada 2 ayat sajdah. Okay, ayat yang 18 dan ayat ke-77. Okay, seterusnya. Okay, surah Sajdah. Okay, bila kita bicarakan tentang surah, selalunya kita akan tanya dahulu, surah ini surah Makki ataupun Madani. Okay, surah Sajdah merupakan surah Makki. Dia diturunkan di Mekah selepas surah Mukminin. Okay, menurut riwayat kebanyakan ahli tafsir. Okay, sekarang ni kalau ada orang tanya, Makki dan Madani ni apa? Macam pernah dengar tapi lupa. Ataupun Makki tu kira apa? Yang turun di Mekah ke? Okay, kita lihat apa erti surah Makkiyah dan Madaniyah. Okay, bila kita sebut surah Makki, ada 2. Okay, ada 2 definisi. Ada yang mengatakan di sini kalau kita sebut Makki itu maksudnya surah ni diturunkan di Mekah. Ada pula orang kata okay, jadi kalau Makki di Mekah, Madani pula diturunkan di Madinah. Okay, tapi ada ulama kata ni kurang tepat. Macam mana pula surah yang diturunkan di antara Mekah dan Madinah? Kita nak panggil apa? Betul tak? Dengan itu, okay, inilah definisi ataupun erti yang lebih tepat. Bila kita cakap ayat ataupun surah itu surah Makkiyah, surah Makki bermaksud ianya diturunkan sebelum hijrah. Okay. Jadi kalau tadi saya sebut kan, surah Sajdah adalah surah Makkiyah, dia memang diturunkan di Mekah. Dan kenapa Makkiyah juga? Kerana dia diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah dari Mekah. Kalau Madani pula, okay, surah-surah yang disebutkan sebagai surah Madaniyah, dia diturunkan selepas hijrahnya Nabi ke Madinah. Okay. Jadi di sini, kalau orang tanya apa tu Makki dan Madani, definisi yang kedua inilah yang paling tepat. Sebelum hijrah dan selepas hijrah. Okay, sekali lagi. Sekarang kita dah tahu apa ertinya surah Makkiyah dan Madaniyah kan? Okay, sekarang apa ciri-cirinya? Macam mana ataupun surah Makkiyah ni selalunya bentuk dia macam mana? Okay, apa ciri khasnya ataupun tema yang selalunya ada dalam surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Okay, kalau kita lihat ni saya dah listkan beberapa, actually lebih banyak. Okay, surah Makkiyah kita lihat. Setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajdah, maka surah itu Makki. Sebab itu surah Sajdah ini dia surah Makkiyah. Kerana dalam dia ada ayat sajdah. Okay, jadi kita dah sebut tadi kan, ada 14 surah yang ada ayat sajdah. Itu semua surah Makkiyah. Seterusnya, surah Makkiyah
adalah setiap surah yang mengandungi kisah para nabi. Kalau ceritanya ada ataupun ayat-ayatnya tentang para nabi yang dahulu ataupun umat-umat terdahulu, pastinya itu adalah ayat Makki. Seterusnya, kalau ayat-ayat tersebut adalah tentang tauhid, ajak kepada beribadah kepada Allah yang satu, menyembah Allah yang satu, itu pastinya surah Makkiyah. Kerana kita tahu kan di Mekah itu, di mana Rasulullah SAW mula untuk ajak para Quraisy yang mereka tu menyembah berhala. Sebab itu, most of the ayat-ayat adalah tentang tauhid, untuk menyembah Allah SWT yang satu. Surah Madaniyah pula, setiap surah yang dalamnya tentang kewajipan, tentang solat, tentang zakat, puasa, itu surah Madaniyah. Ataupun hukuman, tentang hukuman had dan sebagainya, itu pasti surah Madaniyah. Dan kalau surah dia dalamnya tentang orang-orang munafik, dia adalah surah Madaniyah juga, kecuali surah Ankabut. Walaupun di dalamnya ada sebut tentang orang-orang munafik, tetapi ianya adalah surah Makki. Salam Ustazah. Let me see Ustazah punya mic is not on, Ustazah. Hello? Ya Allah, sorry. Afwan. Maaf ya. Boleh? Mana saya stop tadi? Surah Madaniyah. Afwan. Ankabut. Surah Madaniyah. Jadi saya dah sebut tadi, kalau surahnya di dalamnya disebut tentang orang-orang munafik, maka ianya adalah surah Madaniyah, kecuali surah Ankabut. Surah Ankabut dalamnya ada tentang orang-orang munafik, tapi ianya adalah surah Makki, ataupun Makkiyah. Kerana dalam bahasa Arab, kalau surah dia tak marbutah lah, sebab tu kita sebut surah Madaniyah, surah Makkiyah. Seterusnya yang akhir, surah Madaniyah, antara ciri-cirinya kalau kita nak tahu dia surah Madaniyah atau tidak, seruannya ataupun dalamnya selalunya untuk ahli kitab, untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani. Dalam ayatnya adalah seruan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan di situ kita tahulah ianya adalah ayat Madani. Next one. Apa fadilat surah Sajdah? Fadilat surah Sajdah, kalau kita nak tahu fadilat sesuatu perkara, pastinya kita balik kepada sunnah ataupun ayat Quran sendiri. Jadi di sini ada riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ada Nabi SAW yaqra'u fil Jumu'ah. Nabi Muhammad SAW membaca pada hari Jumaat di dalam solat fajar, yakni solat subuh, dengan alif lam mim tanzilu al-sajdah. Nampak tak? Dalam hadis sendiri, para sahabat dah riwayatkan, mereka dah sebut nama sajdah dengan alif lam mim tanzilu as-sajdah. Dan hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr. Jadi diriwayatkan Nabi SAW sentiasa, bukan selalu ataupun bukan sentiasa, sering kali membaca surah Sajdah waktu solat subuh. Rakaat yang pertama baginda akan membaca surah Sajdah. Rakaat yang kedua beliau akan membaca surah Insan. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr, surah Insan. Jadi sekarang kalau kita tanya, Ustazah, itu sahaja ke fadilat surah Sajdah? Sebenarnya ada riwayat hadis yang satu lagi. Tetapi riwayat hadis itu ada ulama ataupun
mereka berselisih pendapat tentang kesahihan hadis itu. Iaitu hadis yang mengatakan Nabi SAW tidak akan tidur kecuali beliau membaca surah Sajdah dan surah Mulk. Okey. Jadi kat situ ada para muhaddithin, ada yang katakan hadis yang sahih, ada yang katakan tidak. Jadi yang saya datangkan ini adalah hadis yang memang sahih. Okey. Sekarang ni kalau orang kata, apa keutamaan surah Sajdah di pagi Jumaat? Kenapa Nabi SAW membaca surah Sajdah pada subuh hari Jumaat sahaja misalnya? Okey. Jadi ulama pun ijtihad dengan diri sendiri, okey, ataupun mereka mengatakan yang pertama, kalau orang nak kata apa keutamaannya, pastinya kita kata, okey, macam maksudnya kalau orang kata kenapa kita nak baca kerana ianya adalah sunnah Nabi SAW. Dan semestinya apa yang Nabi SAW buat, kita nak ikut. Betul tidak? Dan memang apa yang Nabi Muhammad SAW buat, okay, kalau kita ikut dengan niat untuk ikut sunnahnya, pasti kita pun akan dapat pahalanya. Dan ada yang mengatakan, apa hikmah sebalik Nabi SAW baca surah Sajdah di pagi Jumaat, hari Jumaat, bukan hari-hari biasa, kerana dalam ayat-ayat Sajdah nanti akan ada sebut tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Dan seperti yang kita tahu, dalam hadis Nabi SAW juga, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumaat. Dan ibaratkan Nabi SAW bila baca surah itu, like as if Nabi SAW sedang menghayati ataupun ingatkan diri dan sahabat yang lain tentang hari kiamat yang memang semestinya akan terjadi pada hari Jumaat juga. Dan juga dalam ayat Sajdah akan kita bicarakan tentang penciptaan manusia yang dimulakan ataupun Allah cipta manusia yang pertama iaitu Nabi Adam. Dan disebutkan juga Nabi Adam AS diciptakan di hari Jumaat, di petang asar hari Jumaat. Dan dalam surah Sajdah juga disebutkan tentang penciptaannya. Okay, wallahu alam. Ini antara apa yang ulama katakan hikmah sebalik bacanya surah Sajdah Nabi SAW di pagi Jumaat. Okey, kita mula. Tadi tu semua baru introduction. Boleh Okey. So bismillah. Sekarang kita lihat. Ini adalah antara kita akan setiap kali kita baca tafsirnya kita ikut the categorize yang saya dah letakkan tadi ayat 1 hingga 3. InsyaAllah slide-slide-nya akan kita berikan selepas ini ataupun mungkin sebelum kita mula kelas saya boleh bagi dulu mungkin lebih baik juga. Semua boleh baca dulu, go through. So insyaAllah ayat yang pertama hingga ayat ketiga seperti yang kita katakan tadi, ianya adalah tentang keagungan Al-Quran. Ayat yang pertama, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Apa makna dia? Terjemahannya adalah alif lam mim. Alif lam mim sendiri walaupun ayatnya pendek, alif lam mim sahaja, tetapi ada 3 bab yang saya nak sentuhkan insyaAllah. Yang pertama sekali, alif lam mim merupakan antara huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah ataupun berpisah. Dan yang kedua, dengan ayat alif lam mim ini ia menunjukkan keunikan, betapa uniknya mukjizat Al-Quran ini. Dan yang ketiga insyaAllah, saya akan sharekan cara ataupun hukum bacaan tajwid ini sendiri. Alif lam mim ada cara untuk membacanya. Dan ia dinamakan mad lazim harfi muthaqqal. Yang pertama, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni, huruf muqatta'ah dalam bahasa Arab, muqatta'ah ni yang terpisah. Kalau kita lihat tadi dia alif, lam dan mim. Betul? Dan alif lam mim ni dia bukan satu huruf. Dia huruf-huruf yang berbeza. Ianya adalah unit-unit yang berbeza. Apa dalilnya? Macam mana kita tahu? Kerana memang ada hadis Nabi SAW yang berkata apa? Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan dapat
Okey, pada setiap huruf dia akan dapat satu pahala. Dan satu pahala itu bukan satu saja tapi 10 kebaikan. Dan beliau berkata apa? Bukan maksudnya alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dan sebab itu kita kata alif lam mim adalah huruf yang berbeza. Okey. Sekarang, apa agak-agaknya? Kenapa? Maknanya tadi kita cakap alif lam mim, terjemahannya juga alif lam mim. Jadi maksudnya apa tu? Tak ada makna ke? Jadi alif lam mim dan lain-lain huruf muqatta'ah dalam Al-Quran seperti Yasin, okey, Nun, alif lam ra, kaf, ha, ya, ain, sad. Okey. Huruf-huruf seperti ini, okey, maknanya yang sebenar hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Walaupun ramai ulama cuba ijtihad, they try to make their own researches. Agak-agak apa alif lam, mungkin ada hikmah sebenarnya mereka cuba. Tapi pada akhirnya huruf-huruf ini hanya Allah sahaja yang tahu. Tak ada orang yang tahu. Dan kenapa? Kalau kita cakap, okey, inilah disebabkan mukjizat Al-Quran itu unik. Okay, kalau kita lihat balik sejarah, okey, Allah mulakan surah ini dan surah-surah yang lain dengan huruf muqatta'ah. Okey, selalunya huruf-huruf ini dimulakan pada awal surah. Tak pernah kat tengah ataupun pada akhir, tidak. Okey, Allah memang mulakan pada awal surah. Fawatih surah, pembukaan surah adalah untuk apa? Untuk attract attention orang-orang Arab pada zaman dahulu. Okay, orang Quraisy ni mereka bangga dengan kefasihan bahasa mereka. They are known to be, okay, orang yang memang petah bahasa. Syair mereka sangat baik. Bahasa Arab mereka memang betul bahasa Arab. Fasih sangat. Okay. Dan sebab itu, bila Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran itu adalah mukjizat. Okay, setiap Nabi diberikan mukjizat, betul? Okay, dan Nabi Muhammad SAW ada banyak mukjizat. Seperti apa? Boleh belahkan qamar, okay, bulan. Okay, boleh keluarkan air daripada jarinya. Okay, dan juga okay, mukjizat beliau adalah Al-Quran. Satu-satunya Nabi SAW yang mukjizat, okay, yang masih kita boleh lihat sampai sekarang. Mukjizat Nabi yang lain semua dah tak ada. Dengan wafatnya mereka, pergi juga mukjizat mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW, okay, walaupun tiada dengan kita, mukjizatnya masih ada dengan kita sampai sekarang. Iaitu Al-Quran. Okey, jadi balik kepada tadi kita cakap, Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi, bila orang-orang Arab ini, okey, mereka tak nak dengar kata Nabi Muhammad SAW. Mereka panggil Nabi, okey, pembohong. Okey, tukang sihir dan sebagainya. Tetapi bila Nabi SAW mula membaca ayat Al-Quran dengan alif lam mim, orang semua dah sabar. Ini bahasa Arab ni. Alif dalam bahasa Arab, lam dalam bahasa Arab, mim dalam bahasa Arab. Tapi kenapa kita tak faham Dan mereka akan tertarik nak dengar seterusnya ayatnya tentang apa. Dan itu adalah hikmahnya kenapa Allah SWT turunkan ayat-ayat sebegini di pembukaan surah-surah dalam Al-Quran. Okey. Dan kerana ianya adalah mukjizat, bila mereka dah mendengar sedemikian, bila Allah kata, datangkanlah dengan surah seperti ini. Kalau awak semua ni memang hebat. Kan kau kata kau hebat, turunkanlah ataupun datangkan dengan kitab seperti ini. Mereka tak boleh. Dan Allah kata, kalau tak boleh datangkan kitab seperti ini, satu surah pun jadi. Pun tidak boleh. Dan Allah kata, okey 10 ayat lah. Pun tidak boleh. Okey, maka mereka tak boleh dah nak ikut. Mereka fikir senang kan? They tried. Mereka cuba untuk ikutlah kononnya. Okey, tapi orang ketawakan lagi ada. Kerana apa yang mereka cuba nak buat tak ada makna dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey, alif lam mim. Huruf-huruf muqatta'ah ini, cara-cara untuk membacanya berbeza. Okey, untuk membaca ayat Al-Quran sendiri memang kita perlukan guru. Betul tak? Okey, untuk belajar tajwid ni bukan sendiri. Seperti alif lam mim ni juga, okay, saya akan share tak in details, tapi yang penting kita tahu berapa harakat untuk membacanya. Okay, alif lam mim ni yang pertama kita tahu ia dinamakan mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim ni, mad lazim ini kita baca dengan 6 harakat.
Okay. Dan harfi kalau kita nak translate maksudnya huruf. Mad lazim yang terdapat pada huruf-huruf. Dan musaqqal, kalau kita nak tengok dari segi bahasa maksudnya berat. Thaqil, berat. Okey, kita lihat. Alif, lam, mim. Okey, alif kita baca macam biasa, alif. Tiada mad, tiada apa-apa, kita baca alif. Tak ada panjang atau apa mad di dalamnya. Okey, yang ada mad yang kita kena lihat di sini adalah yang saya dah letak warna, yang warna biru ni dia ada mad alif. Kalau yang di sini mim, dia ada mad di sini adalah ya. Okey, jadi pertama sekali lam kita akan baca 6 harakat. Alif, lam. Okey, selepas itu kalau kita lihat yang warna merah ni nampak kan? Dia ada 2 mim. Dan kalau kita belajar dalam hukum tajwid, bila mim mati bertemu dengan mim, kita namakannya idgham mithlain. Okay, dan kalau kita tahu idgham dia kena berdengung. Dia ada dengung. Okay, lam. Kalau nak tahu kita baca dengan dengung atau tidak, cuba pegang hidung. Kalau rasa ada vibration, maksudnya kita tengah baca dengan betul. Lam. Okay, ada gunna. Idgham. Lam. Okay, jadi lam di sini kita kena baca dengan 2 harakat. Okay, 2 harakat panjangnya. Dan setelah itu, mim. Kena 6 harakat juga. Okey, kita cuba baca yang ramai-ramai. Okey, kalau saya baca alif, semua baca juga dengan sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim. Boleh? Okey, so di sini mana mad lazimnya? Mad lazimnya ada di sini. Lam dan mimnya. Dan sebab itu dalam Al-Quran kita nampak ni. Maksudnya kita kena panjangkan madnya lebih daripada 2 harakat iaitu 6. Okey, dan jangan lupa antara mim dan mim ini ada idgham mithlain. Sebab itu dinamakan musaqqal. Okey? Dan itu sahaja cara untuk membaca alif lam mim. Okey, insya-Allah. Jadi di sini kalau dah tahu macam mana nak baca alif lam mim, insya-Allah cara kita baca surah Baqarah pun insya-Allah betul. Okey? Okey, seterusnya kita pergi ke ayat kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Okey. Tanzilul kitab la raiba fihi. Tanzilul kitab. Tanzilul kitab, tanzil itu maksudnya diturunkan. Al-kitab adalah kitab dan kitab yang dimaksudkan di sini sudah tentu adalah Al-Quran. Okey, diturunkan Al-Quran ini. Kalau kita sebut Quran diturunkan, kita mesti tahu yang Quran diturunkan secara berperingkat. Betul tak? Okey, maksudnya apa? Nabi SAW bila diberikan wahyu bukan sekaligus Al-Quran, tidak. Okey, diturunkan ayat ini, selepas itu ayat yang seterusnya. Dan ayatnya pun tak diturunkan dengan kira maksudnya organize yang macam mana kita nampak sekarang ni, tidak. Okey, dan penurunan Al-Quran ada 2 kali. Okey, ada 2. Kalau kita lihat sekejap ya. Okey, penurunan Al-Quran ini ada 2 kali. Okey. Satunya sekaligus. Penurunan Al-Quran 2 kali. Okey. Yang pertama kali, okey, ataupun yang satu kalinya diturunkan Al-Quran itu sekaligus. Macam mana tu? Maksudnya Al-Quran diturunkan daripada daripada langit daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Lauhul Mahfuz, langit yang ke-6 ke langit dunia. Yang itu Al-Quran diturunkan sekaligus. Okey. Tetapi Al-Quran yang diturunkan daripada langit dunia ke Nabi SAW itu yang diturunkan secara berperingkat. Sikit-sikit Allah turunkan, sikit-sikit according to situasi yang berbeza. Okey. Tanzil kitab. Dan apa kelebihan ataupun hikmah? Kenapa Allah turunkan secara berperingkat ke atas Nabi SAW? Okey, ada banyak. Okey, banyak sebabnya.
Okay, yang pertama adalah untuk beri peluang untuk para sahabat. Okay, imagine kalau diturunkan Al-Quran sekaligus, okay, all the sahabat akan rasa overwhelmed. Banyak sangat nak dapat hukum ni, okay, kena buat ni dan sebagainya. Mungkin Nabi SAW pun akan rasa ada banyak benda dia kena sampaikan ke para sahabat. Okay, dan sebab itu Nabi SAW diturunkan sedikit demi sedikit supaya setiap ayat yang diturunkan para sahabat dapat memahaminya dan dapat praktikkan pula. Okay. Dan yang kedua, diturunkan Al-Quran secara berperingkat, okay, untuk tetapkan Nabi SAW, untuk tathbitkan lagi hati Nabi SAW dan para sahabat. Dan akhirnya juga, kenapa diturunkan secara berperingkat? Untuk pujuk Nabi, okay, bila atau tak kali Nabi SAW sedih. Kalau kita lihat, okay, banyak ayat Quran, okay, diturunkan untuk Nabi SAW. Maksudnya apa? Bila Nabi SAW sedih, Allah turunkan, wahai kekasihku, janganlah bersedih. Ataupun bila Nabi SAW dalam kesusahan, Allah turunkan wahyu. Okay, Allah berikan motivation untuk kata jangan give up. Okay, I'm here. Dan sebagainya. Dan itulah antara hikmahnya. Okay, secara berperingkat. Dan di sini kalau kita nak reflect tadabbur ayat ini daripada tanzil kitab sahaja, ia menunjukkan kita apa? Macam mana Nabi SAW diberikan Al-Quran secara berperingkat, begitulah bagi kita bila kita belajar Al-Quran, kita kena take it slowly. Jangan rasa dengan kita dah khatam Al-Quran, aku dah dapat semuanya dah. Walhal orang yang baru belajar baca Al-Quran lain mungkin daripada tadabburnya sendiri. Orang yang baca terjemahannya sahaja pun lain daripada kalau dia tahu tafsirnya sendiri. Okay? Jadi sebab itu bila kita belajar Al-Quran, kita kena belajar dengan perlahan-lahan, tidak mengapa. Okay? Seterusnya, la raiba fihi. Al-Quran ini diturunkan, tidak ada sebarang syak padanya. Di sini maksudnya Al-Quran ni bila diturunkan tiada ragu-ragu. Jangan ada orang yang rasa Quran ini ada kesalahan di dalamnya. Quran ini betul ke relevan sampai zaman akhir zaman ni? Zaman sekarang ni masih boleh ke? Sampai gitu kita syak kepada Al-Quran? Okay, tak boleh. Okay, dan di sini kita tak boleh ataupun la raiba fi di sini bila kita cakap kita tak boleh syak pada Al-Quran. Okay, kerana apa? Kita dah tahu Al-Quran ini Allah dah janji pun, Allah dah jaminkan bahawasanya Al-Quran akan dijaga hingga akhir kiamat. Dan bila Allah sendiri yang cakap sedemikian, memang benar Al-Quran akan dijaga. Okay, berapa ramai orang yang mungkin cuba nak tukar Al-Quran, okay, atau mereka cetakkan Al-Quran, tambahkan benda-benda yang tak sepatutnya, tapi orang Muslim, orang kita akan tetap tahu akan kesalahannya. Kerana apa? Berapa ramai orang Muslim yang dah hafal Quran pun. Orang yang kalau dah hafal Quran, kalau kita sebut salah baris je, dia akan kata, tak, itu salah. Betul tak? Apatah lagi kalau Al-Quran orang nak tukar-tukar dan sebarang. Tak boleh. Kerana memang Allah dah jamin akan terjaga Al-Quran itu. Dan seterusnya, min rabbil alamin. Okay, Quran ini tidak ada syak dan ianya diturunkan daripada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Rabb. Rabb di sini bermaksud Tuhan yang mentadbirkan. Okay, kalau kita lihat di sini, Allah tak letak min ilahil alamin ataupun Allah. Walhal Rabb dengan Allah itu memang sama Tuhan. Tapi Rabb ini sentiasa ataupun selalunya digunakan bila Allah nak sebut Tuhan yang mentadbirkan alam. Tuhan yang memelihara alam. Allah sebut Rabb. Sebab itu kalau kita cakap syahadah, la ilaha illallah. Ilah ataupun Allah bermaksud Tuhan. Okay? Tetapi ilah ini selalunya dikaitkan dengan Tuhan yang disembah, okay, ataupun Tuhan yang satu-satunya disembah. Dan maksudnya Tuhan itu disembah dengan satunya, tiada lain. Okay, kita tak boleh menyekutukan Allah. Okay, sebab tu di sini disebutkan Rabbul Alamin. Dan kalau kita lihat, para musyrikin dulu pada zaman Nabi SAW, mereka percaya tentang adanya Tuhan yang menciptakan. Mereka percaya. Sebab tu mereka sebut Rabb. Tapi mereka tak percaya tentang ilah.
Mereka tak percaya yang ada Tuhan yang satu yang untuk disembah. Dan sebab itu mereka menyembah berhala. Okay. Dan sekali lagi, kalau ada Rabb, okay, Tuhan di sini maksudnya Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Dan kalau kita lihat ayat ini secara seluruh, Allah kata tanzilul kitab, ayat ataupun Quran diturunkan dari Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Tuhan yang menciptakan alam ini, yang menciptakan alam tu maksudnya mesti dia menciptakan kita juga. Betul tak? Dan kitab ini daripada Allah SWT. Allah sebut ni, this is from me. Okay, from the creator that created this universe. And this is what kita orang kena be more appreciative. Kita kena appreciate. Imagine, kita kata kita sayang Allah SWT. Okay, dan kalau kita orang yang kita sayang bagi surat, okay, mesti kita nak baca banyak kali kan. Ya Allah, dapat surat. Sayangnya, baca banyak kali dan sebagainya. Dan sekarang ni Allah kata, Quran diturunkan daripadanya. Okay, kalam aku ini. Okay, kalam Allah SWT. Dan macam mana kita appreciate kata-kata Allah ini. Okay, so dia just shows that kita kena make time untuk Al-Quran. Dan Alhamdulillah, para hadirat yang ada di sini, ini adalah antara usaha kita untuk lebih dekat dengan Allah SWT dan lebih dekat dengan kalam Allah SWT dengan tadabbur ayat-ayatnya. Okay. Dan di sini Allah mulakan dengan jangan ada syak dengan kitab yang diturunkan ini. Kenapa? Kerana pada ayat seterusnya kita akan lihat para musyrikin, orang musyrik pada zaman itu ataupun di Mekah, mereka tak percaya. Bahkan mereka kata apa? Al-Quran ini Muhammad yang buat. Muhammad yang tulis sendiri. Okay? Dan jadi kita lihat jadi kita lihat ayat seterusnya. Am yaqulu naftarah. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakannya? Allah dah katakan kitab ni tak ada syaknya. Memang daripada Tuhan yang mentadbirkan dan memelihara alam ini. Tapi mereka orang kafir, mereka kata, alah, ni Muhammad yang buat-buat ni. Okay? Mereka kata Nabi Muhammad SAW yang mereka gelarkan sebagai Al-Amin. Okay, Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul pun, mereka percaya, mereka kata Nabi Muhammad ni ataupun Muhammad lah antara orang yang paling dipercayai. Dia tak pernah tipu. Okay? Dan sekarang agak-agak dia akan tipu ke? Okay? Yang kedua, mereka kata, alah, Muhammad ni penyair. Dia cuma datangkan syair. Walhal mereka tahu sebelum ini, Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tak boleh baca, tak boleh baca, tak kenal huruf. Dan beliau bukan antara penyair-penyair yang terkenal. Tidak. Tapi bila Nabi Muhammad jadi Rasul SAW, tiba-tiba semua nak claim yang, alah, dia penyair, dia penipu. Okay? Dan kalau kita lihat seterusnya, sebenarnya am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbik. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Al-haq adalah kebenaran. Ini adalah hak. Ini benar. Dan ianya datang daripada Rabbmu. Bagian Allah kata Rabbmu, Tuhan yang dah menciptakan alam dan yang memeliharanya. Untuk apa? Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Agar kamu memberi peringatan, wahai Muhammad, kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ulama ataupun penafsir kata kaum di sini maksudnya ahli fatrah. Ahli fatrah ini maksudnya fatrah ataupun the duration yang di mana belum ada nabi ataupun rasul diutuskan pada kaum tersebut. Jadi maksudnya sebelum Rasul SAW, antara sebelum itu ada Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa sampailah Nabi Muhammad SAW, that fatrah itu belum ada nabi yang diutuskan.
Jadi maksudnya apa, keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ataupun para Quraisy pada zaman dahulu, okay, pada zaman itu mereka disebutkan ahli fatrah. Belum ada rasul yang diturunkan bagi mereka untuk diberikan peringatan ataupun risalah, message daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah kata, okey, sekarang ni Quran dah datang ni, dah diturunkan bagi kamu, okey, untuk engkau sekarang ni wahai Muhammad beri peringatan kepada kaum ni yang belum datang kepada mereka untuk diberikan peringatan bagi mereka. Dan la'allahum yahtadun. Okey, la'allahum yahtadun maksudnya mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Okey, dan di sini kita nampak Allah sebut peringatan. Okay, Allah kata peringatan bagi mereka. Nadhir adalah peringatan. Dan peringatan ini boleh dikatakan juga dalam Al-Quran, Allah ada sebut ancaman dalam Al-Quran. Peringatan dan ancaman bagi mereka tentang apa? Kalau kita cakap Allah ancam dalam Al-Quran, pastinya tentang hari yang paling kita takuti, iaitu hari kiamat. Ya. Dan di sini, kalau Allah SWT kata, Quran diturunkan bagi kaum yang belum datang lagi, Rasul sebelummu, untuk diberikan peringatan. Sekarang kita dah didatangkan Al-Quran. Dan bukan patutnya ke kita, dah patutnya kita kata kita dah dapat peringatan, tapi berapa ramai antara kita yang dah kata Al-Quran ini kitab kita percaya, Alhamdulillah kita beriman kepada Al-Quran, dan we believe that Al-Quran is our kitab yang diturunkan ke atas kita, yang kita memang dah belajar Alhamdulillah untuk membaca. Tapi berapa ramai antara kita yang terkesan akan peringatan ataupun ancaman-ancaman yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bila Allah kata, okey, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan rasa kematian. Okey, berapa ramai antara kita yang terkesan. Maksudnya memang kita ingat, ya Allah, memang kita akan mati. Okey, maksudnya apa? Yang kita buat untuk dunia dan sebagainya, okey, ini semua adalah temporary. Yang kita risaukan sangat tentang rezeki yang memang Allah dah tetapkan. Tak akan ke mana rezeki kalau dah diletakkan bagi Allah. Kita risaukan sangat. Padahal, okey, yang kita fikirkan sepatutnya adalah bekal kita untuk akhirat. Okey, jadi di sini kita lihat kalau Allah kata Quran ini adalah peringatan bagi kaum yang diturunkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat Muhammad, iaitu kita. Okey, jadi kita ingat balik, okey, kalau kita nak perlukan peringatan, datangnya daripada Al-Quran. Kalau kita nak lagi peringatan, kita baca Al-Quran dan mengenali dan menghayati tadabbur ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, Al-Quran ataupun Islam tersebut bukan untuk orang Islam sahaja. Betul tak? Nabi Muhammad SAW diturunkan rahmatan lil alamin, bagi semua. Okey, semesta alam. Bukan hanya untuk kita orang Muslim sahaja, kita orang Melayu sahaja ataupun orang Arab sahaja, tidak. Dan sebab itu, okey, antara usaha dakwah kita, macam mana agaknya kita nak sebarkan Al-Quran kepada non-Muslim, for example. For us, being in a non-Islamic country, Alhamdulillah, Singapore, okay, kita hidup dengan aman, Alhamdulillah. Tapi bila kita nak sebarkan pula Al-Quran ataupun Islam kepada non-Muslim, kalau kita lihat, kalau kita pass by church, they will have quotes tau. Pernah tak nampak? Kata-kata, okay, if you want peace, come with us dan sebagainya. Okay, kalau kita lihat dalam Al-Quran pun banyak kata-kata ataupun quotes yang kita boleh letakkan, quotes yang mungkin general, yang kita boleh share juga kepada kawan-kawan kita ataupun non-Muslim friends kita ataupun jiran-jiran kita. Okay? Yang di mana kalau kita dah share tu, kita dah sebarkan dah. Okay? Sebarkan sedikit sebanyak tentang Al-Quran. Okay, mungkin kita tak cakap lah tentang orang kafir dan kita share bagi mereka, tidak. Okay, mungkin kita boleh cakap, okay, for every hardship there will be ease. Betul tak? That will be applicable untuk semua orang. And they also believe that. They will believe that memang kalau sekarang susah, confirm akan ada ease after this. Okay, so for example, that will be one of the examples yang di mana kita boleh share ayat-ayat Quran kepada non-Muslims, okay, dengan cara subtle. Okay, seterusnya. Ayat yang
sekarang kita masuk ke ayat yang keempat hingga ke-9. InsyaAllah. Yang di mana ayat 4 hingga 9 pula kita akan tekankan ataupun baca tentang bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ya. Okey, di sini seterusnya Allah memperkenalkan dirinya. Okey, di ayat yang keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Okey, kalau kita lihat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit, samawat. Okey, samawat ni sebenarnya dalam bahasa Arab langit-langit. Okey, maksudnya langit lah yang besar, yang luas ni. Okey, langit-langit ni maksudnya banyak. Okey, tapi kerana dalam bahasa Melayu kita kalau sebut langit-langit dah jadi makna lain kan? Langit-langit dalam mulut. Okey, sebab itu kita sebut langit. Jadi fahamlah langit semuanya. Dan bumi. Allah itu ciptakan langit dan bumi dan bukan itu sahaja. Dan di antara kedua-duanya juga Allah ciptakan. Okey. Dan di sini Allah sebut kudratnya. Okay, like as if Allah nak cakap, tengok Allah ni ciptakan langit dan bumi. Dan di antara keduanya. Dan bumi ni tempat kita tinggal, betul tak? Like as if Allah nak kata, sekarang ni aku yang ciptakan alam ni tau. Kalau kau tak nak ibadah kepada aku, carilah alam lain. Rasanya ada ke tidak? Tak ada. Okay. Dan sebab itu Allah tunjuk kudratnya. Okay, kebesarannya. Allah dah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara keduanya, fi 6 ayyamin. Kalau kita lihat ayyamin, sita ni 6. 6 hari. Okey. Tapi kalau kita lihat dalam kebanyakan terjemah ataupun tafsir dalam bahasa Melayu ataupun Indonesia, mereka akan sebut 6 masa. Dan bukanlah 6 hari. Walaupun ayyam ini, yaum dalam bahasa Arab adalah hari. Okey. Tetapi kita kalau nak lihat terjemahannya, kita cakap 6 masa. Kenapa? Kerana bila Allah ciptakan langit dan bumi ini dan di antaranya dalam 6 hari, bukan bermaksud ikut hari kita. Hari kita dalam satu hari 24 hours, hari kita tak sama dengan hari Allah SWT. Sebab itu kita sebut 6 masa. Dari 6 masa. Thumma istawa. Sebelum itu, Allah SWT, Allah tu berkuasa. Allah kalau betul-betul nak, Allah boleh buat apa-apa sahaja dengan kata kun fayakun, maka akan terjadi. Mungkin orang kata, kalau gitu kenapa Allah tak ceritakan dalam sekelip mata? Dan kita tahu setiap sesuatu yang Allah lakukan ada hikmahnya. Dan Allah nak tunjuk, dalam kita merancang, kita mesti merancang dengan teliti dan dengan baik. Dan Allah adalah perancang yang paling baik. Dan Allah sahaja yang maha berkuasa. Allah tunjuk bagaimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan perancangannya yang sangat teliti, yang sempurna dalam 6 masa. Apatah lagi kita. Ya, kita yang jadi siapa, kita kena tahu setiap sesuatu yang kita lakukan perlu perancangan. Perlu perancangan yang baik dan jangan kita tergesa-gesa dalam setiap perkara. Thumma istawa 'alal 'arsy. Dan kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ayat ini dia merupakan ayat mutasyabihat. Antara ayat-ayat yang ada lebih daripada makna. Maksudnya kalau orang betul-betul tak belajar ataupun tidak berguru, dia akan salah faham dan na'udzubillah akan membawa akidahnya yang salah. Bersemayam di atas arsy. Arsy ni maksudnya tahta. Dan sebagai kita tahu, Allah adalah raja bagi setiap raja ataupun semua raja. Betul tak? Dan bersemayam ni adalah, kalau kita tengok, ini adalah literal translation.
Istawa al-arsh, bersemayam di atas arsh. Dan kalau kita sebagai manusia dengan kita punya akal fikiran yang terhad, na'udzubillah, kita akan cakap Allah duduk di takhtanya. Automatik manusia kalau fikir duduk, kita cuma tahu duduknya manusia, betul tak? Dan na'udzubillah, adakah Allah dan manusia sama? Tidak sesekali. Okay, antara sifat Allah SWT adalah mukhalafatuhu lil hawadith. Bezanya sifatnya daripada setiap ciptaannya. Tak akan sama langsung. Begitu juga kita tidak boleh berkata yang Allah duduk di takhta macam itu. Dengan itu kita kata maksudnya di sini istawa ala arsh adalah Allah menguasai. Allah menguasai arsh ini, kerajaan ini. Seperti mana Allah ciptakan alam ini, begitu juga Allah lah yang menguasainya. Okay? Seterusnya, tidak ada bagi kamu selain daripadanya malakum min dunihi min waliyin wala syafi'. Wali adalah penolong dan syafi' adalah pembela yang tukang memberi syafaat. Okay? Jadi Allah dah kata, aku yang ciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya I am the one who created all this. And do you think ada orang yang boleh protect kau? Ada orang ke yang boleh menolong bila kau memerlukan? Dan bila masanya samawati wal ardi akan hancur, okay, pada hari kelak nanti, hari kiamat, siapa yang akan tolong? Dan bila kita dalam kesusahan, yang orang, okay, maksudnya kalau kita susah, kita harapkan orang lain, manusia lain yang sama lemah dengan kita, yang sama diciptakan oleh Allah, okay, mereka boleh bantu ke? Bantuan mereka pun terhad. Jadi Allah nak ingatkan di sini, okay, tiada orang yang boleh menolong ataupun tiada seseorang yang patutnya kita pergi kepada mereka untuk minta pertolongan dengan hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wali, sebab tu kita tahu kan, wali adalah bukan wali yang wali Allah, maksudnya ulama, yang wali yang warak, tidak. Wali di sini adalah penolong. Okay, sebab itu kalau kita misalnya kan kita tahu kan setiap anak perempuan misalnya ada walinya, bapanya. Kerana selalunya bapa yang menjaga, bapa yang menolong anaknya. Okay, jadi kat sini wali adalah penolong dalam bahasa Arab. Dan tidak pula seorang yang pembela ataupun memberi syafaat. Okay, pemberi syafaat. Memberi syafaat. Dan Allah SWT, okay, pada hari kiamat nanti, walaupun Nabi SAW boleh beri syafaat kepada kita, okay, nanti pada hari kiamat kan, bila di mana kita akan berdiri matahari tegak di atas kita. Okay, dan kita semua akan kehausan. Sekarang ni je Singapura tengah bahang. Betul tak? Dah rasa panas, itu pun kita tak boleh tahan. Apatah lagi pada hari kiamat nanti. Dan kita semua akan minta pertolongan kepada siapa? Ataupun daripada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW boleh memberi syafaat kerana izin Allah. Jadi kerana Allah yang memberi izin untuk memberi syafaat kepada kita. Sebab itu, okay, beliau dapat memberi kita minum daripada telaga. Daripada mana? Daripada telaga mana? Telaga mana? Kau? Aywa, kau tak. Okay, seterusnya. Afala tatadhakkarun. Maka selepas Allah kata sedemikian, Allah kata, afala tatadhakkarun, maka apakah kamu tidak memperhatikan after all this, okay, can you like think, okay, tidakkah kamu memperhatikan? Dan di sini kalau kita lihat, Allah nak ingatkan kita untuk betulkan iman kita balik. Okay, di mana bila kita nak harapkan sesuatu, kita hanya harapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak orang tolong kita, mesti kita akan berbaik dengan dia dulu, betul tak? Pandai nak bodek. Awak cantik sangat. Awak memang selalu gini kan? Memang selalu tolong kita dan sebagainya. Boleh tak tolong sikit? Sama juga macam kita manusia, kalau kita nak doa dengan Allah, nak minta pertolongan, ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah, okay, berilah kemudahan. Kita nak minta tolong Allah sekarang ni. Okay, tapi kita jangan lupa yang kita ni kena ambil hati Allah. Okay, kita ni
Maksudnya Allah bukan akan beri macam itu saja. Memang Allah is the most merciful. Allah memang maha penyayang lagi maha pengasih. Tetapi dalam kita meminta daripada Allah SWT, jangan lupa adab dan akhlak kita terhadap Allah SWT. Ya, jadi dengan itu, bila kita dengan Allah, kita mesti betul-betul rasa dengan hati. Okey, sepenuh hati kita beriman bahawasanya memang tak ada orang yang akan tolong kecuali Allah SWT. Mungkin kita ada asbab. Kalau sakit kita makan ubat. Tapi kita percaya ubat sepenuhnya yang akan ubatkan kita atau tidak? Tidak. Itu adalah asbab. Allah memang suruh kita usaha. Tapi kalau memang Allah kata tak boleh baik, memang tak boleh baik. Jadi kita kena percaya yang apa pun kita lakukan, usaha yang kita buat, okey, akhirnya Allah sahaja yang akan memberi. Seterusnya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Okey, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia mengatur. Okey, mengatur urusan dari langit ke bumi. Okey, yudabbiru. Yudabbiru ni adalah mengatur. Dalam bahasa Arab, yudabbiru daripada dabara. Dabara ni kalau kita tengok okey ataupun language-nya, dabara maksudnya belakang. Okey, maksudnya bila orang mengatur atau mentadbirkan sesuatu perkara, okey, yudabbiru dalam bahasa Melayu pun rasanya kita cakap tadbir juga. Kan, pentadbir. Okay, dia yang pengurus. Jadi orang yang mentadbirkan sesuatu perkara, okay, like as if dia dah fikirkan belakang hari ataupun apa yang akan terjadi pada setiap sesuatu yang dia dah tetapkan. Yang what is the consequences. Begitu juga yudabbiru. Allah bila ciptakan langit dan bumi, Allah dah tahu setiap sesuatu perancangannya. Kalau langit, okay, turunkan hujan, apa akan jadi dengan hujan yang dah turun? Akan evaporate. Okay? Dan kalau plants, okay, pokok-pokok kena air, apa akan jadi? Okay, itu semua Allah dah rancang, Allah dah atur semuanya. Ya. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin miqdaruhu alf sanatin. Okay, sebelum itu, okay, Allah dah mengatur semua sesuatu atau segala sesuatu. Okay, dan kita dah tahu Allah kalau uruskan sesuatu memang sangat sempurna. Dan kita, walaupun kita manusia tidak pernah sempurna dan tidak akan sempurna, okay, kita sebagai seorang Muslim pun kita mesti sentiasa mengatur, okay, waktu kita. Dan Alhamdulillah Allah dah jadikan dalam setiap hari ada 5 waktu solat, betul tidak? Okay, seakan Allah tahu hidup kita ni memang akan busy sebusy-busynya. Dan sebab itu Allah kata, pada pagi bila kau bangun, kau solat dulu. Solat subuh. Ingat dulu akan Allah SWT dan boleh mulalah hari kau. Dan bila kita dah mula hari kita, kita akan penat. Okay, lunch time, break time, solatlah zuhur. Okay, jadi di sini, okay, bila kita mengatur urusan kita dan sebagainya, okay, kita mesti ingat dalam kita busy sebusynya pun dalam dunia kita ini, jangan lupa untuk uruskan, okay, urusan akhirat juga. Maksudnya apa? Okay, kita rasa setiap orang akan ada goals ataupun list yang dia nak capai di dunia. Okay, ada yang kata pada umur aku sebegini, dah nak kerja pangkat ini dan segini. Dah nak ada rumah gini dan gini. Okay, by this age aku nak retire. By then I have a lot of money, Alhamdulillah CPF pun dah masuk dan sebagainya. Tapi berapa ramai orang yang listkan nanti apa goal ataupun apa yang aku nak dapatkan pada akhirat nanti. Okay, jadi kita pun kena aturkan juga apa yang kita nak pada akhirat nanti. Okay, sebab itu Syekh saya pernah cakap apa? Okay, bila kita nak tulis list doa, jangan lupa listkan doa duniawi, nak minta-minta lah. Allah akan beri pun walaupun kita tak minta. Tapi jangan lupa doa untuk kita akhirat nanti. Okay, dalam kita doa, ya Allah, doakanlah aku berjaya di dunia ni, berjaya dalam pelajaran ke, berjaya dalam karya ke. Jangan lupa berjaya di akhirat nanti, ya Allah. Doa juga, ya Allah, dan akhirat nanti aku dapat kitab amalan aku daripada tangan kanan. Ya Allah, nanti bila kita lalu titian sirat nanti dengan secepatnya seperti kilat. Ya Allah, dapatlah, biarlah aku antara umat Muhammad yang dapat minum ataupun dapat syafaat beliau. Jadi kita bila nak doa, bila kita ingatkan balik benda-benda yang kita nak daripada Allah,
pastikan ada balance dunia dan akhirat juga. Okey, balik di sini katanya, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari. Thumma ya'ruju ilaihi. Okey, urusan di sini maksudnya apa? Okey, ada tafsir, penafsir mengatakan urusan di sini bukan Allah sendiri yang naik, tapi urusan maksudnya para malaikat akan datangkan ataupun akan reportkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari bumi ataupun tentang hamba-hambanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fi yaumin, tadi kan kita cakap hari. Hari di sini Allah kata, dan hari dalam satu hari, okey, urusan itu akan naik. Maksudnya report apa-apa yang terjadi pada bumi ataupun di hamba-hambanya akan disampaikan kepadanya, kepada Allah SWT dalam satu hari yang kadar lamanya 1000 tahun menurut perhitungan. Maksudnya apa? Satu hari untuk kita ni, okey, sebenarnya 1000 tahun lamanya. Okey, jadi subhanallah. Okey, apa yang kita rasa untuk kita ni, satu tahun, satu hari adalah satu tahun, 1000 tahun bagi Allah Subhanahu Taala dan para malaikat. Dan ada yang kata 1000 tahun ni, okey, para malaikat mengambil 500 tahun untuk turun ke langit, turun ke bumi, dan 500 tahun pula untuk naik balik. Dan itulah 1000 tahun. Okay, sekali lagi thumma ya'ruju ilaihi. Maksud urusan itu naik dan turun daripada langit ke bumi, okey, dan ke bumi ke langit balik adalah malaikat. Okey, malaikat yang akan reportkan, yang akan hantarkan, okey, ataupun apa-apa sahaja ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Allah kata 1000 tahun. Dan ada penafsir ataupun ulama di tafsir mengatakan 1000 tahun ni maksudnya 500 tahun turun, 500 tahun naik. Itu berapa lamanya. Dan untuk kita, okey, mungkin kita cakap ni satu hari je, tak. Satu hari dia ni sebenarnya 1000 tahun. Subhanallah. Okey. Sekarang pukul berapa, masih ada time ni? Okey, alhamdulillah. Okey. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Okey. Zalimul ghaibi, alimul ghaibi wasyahadah. Yang demikian itu ialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi di sini Allah SWT kata Allah ini, beliau yang mengetahui yang gaib. Yang gaib, yang nyata, maksudnya benda yang kita tak nampak dan benda yang kita nampak, Allah tahu semuanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Okey, jadi di sini penting untuk kita tahu yang tak ada orang yang tahu benda gaib. Okey, sebab tu syirik kalau orang percaya kata-kata orang yang pergi fortune teller, ataupun benda-benda yang mungkin sekarang kat internet dah macam-macam. Dia kata if you are born in this year for example, ataupun dalam tahun ni kau akan berjaya ni, kau mesti laki dan sebagainya. Jangan sampai kita percaya benda-benda macam ini, kerana benda yang akan datang, future itu adalah gaib. Dan tiada satu pun ataupun tiada orang yang tahu kecuali Allah SWT. Dan mungkin ada orang kata Rasulullah SAW, beliau seakan boleh tahu tentang benda-benda gaib. Adakah bermaksud Rasulullah SAW juga tahu? Di sini kita kena tahu ataupun tekankan bahawasanya Rasulullah SAW bila masanya beliau tahu tentang benda-benda gaib, yang benda yang akan datang dan sebagainya, itu kerana Allah juga yang turunkan wahyu kepadanya. Dan di sini alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui sesuatu perkara ataupun setiap perkara, dan sebab itu Allah ciptakan kita dengan setiap perkara atau semua benda yang dah lengkap. Allah tahu yang manusia ni kalau nak hidup mesti ada 2 tangan. Sebab tu ada dua kaki. Dan alhamdulillah satu mulut je. Imagine kalau banyak mulut. Dan sebab itu ada 2 mata, alhamdulillah. Dan 2 telinga. Walaupun kalau 2 telinga pun benda kalau masuk kanan keluar kiri. Dan di sini kita tahu yang
Allah, okay, Allah ini rahmatnya sangat-sangatnya luas. Sebab itu Allah kata di sini yang maha perkasa. Walaupun Allah ini, okay, perkasa, besar, okay, agung sangat. Tapi Allah tak gunakan keagungannya untuk jatuhkan kita. Tidak. Kan orang kalau dah agung, dah besar, dia ni malah sombong. Malah tengok kita ni sebagai tak ada apa-apa. Tapi Allah tidak. Walaupun Allah maha perkasa, Allah juga maha penyayang. Allah maha perkasa kerana Allah ciptakan kita, Allah bagi kita oksigen. Tak perlu kita nak kena minta daripada Allah. Perlu kena ada tidak. Allah automatik dah bagi semua ni. Automatik kita tidur walaupun dinamakan tidur itu adalah mati yang kecil. Alhamdulillah kita masih hidup hari selepasnya. Okey. Jadi di sini Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Okey. Subhanallah. Seterusnya, kalau tadi kita sebut ataupun baca ayat 4 hingga 6 tentang keagungan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, di sini kita akan baca pula tentang penciptaan manusia. Di sini mulalah ayat tentang bagaimana manusia diciptakan. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Ahsana ni sebaik-baiknya. Maksudnya subhanallah, Allah bila menciptakan sesuatu, Allah ciptakan dengan sebaik-sebaik ciptaan. Kalimah ahsana itu dengan sempurna. Sebab itu ada kan doa kalau kita nak tengok cermin. Apa doa tengok cermin? Ada sebut ahsana juga kat situ. Ya Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah, seperti mana kau sempurnakan penciptaanku ataupun bentuk aku ini, ya Allah, fahassin khuluqi, maka kau sempurnakan jugalah akhlakku. Jadi kalau tengok cermin, masya-Allah cantik juga aku hari ni jangan lupa doa. Ya Allah, seperti mana kau dah sempurnakan, dah cantikkan ciptaan aku ini, kau sempurnakan jugalah akhlakku, ya Allah. Biar baik dalam dan luaran. Di sini allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ada tafsir mengatakan, bila Allah dah ciptakan sesuatu ataupun alam ini dengan sebaik-baiknya, bermaksud apa? Allah bila ciptakan sesuatu bukan sia-sia. Setiap perkara ada faedahnya. Maksudnya apa? Misalnya, Allah memang dah ciptakan matahari untuk menerangkan alam. Allah ciptakan matahari untuk kita tahu ini dah masuk waktu pagi. Allah ciptakan apa lagi? Bumi untuk kegunaan kita, untuk kita tinggal. Untuk kita sebagai manusia hidup sebagai khalifah. Dan sebagainya. Jadi setiap daripada kita ada tugas masing-masing. Dan sebab itu, kalau kita lihat alam, kalau kita misalnya hujan lebat, ataupun panasnya, ya Allah, jangan cakap ya Allah hujan pula kan dah basah. Jangan macam gitu. Jangan sampai kita pertikaikan ataupun kenapalah hujan. Walhal kita dah tahu yang Allah kalau ciptakan sesuatu ada hikmahnya, bukan sia-sia. Jadi sepatutnya bila hujan lebat sekalipun, alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah Allah hujan dan kita tahu kalau hujan lebat tu lah, ataupun tengah hujan pun tak lebat pun antara waktu mustajab doa kita. Sepatutnya kalau di negeri Arab, jarang hujan. Jadi kalau hujan automatik semua tak payah pakai payung pun. Diorang panggil semua orang. Keluar rumah, ramai-ramai doa. Semua orang dah mula doa. To the extent. Kita yang selalu dapat hujan tak ada pun nak ambil that opportunity. Sama juga kalau panas. Kalau di negara Arab, panasnya lebih panas daripada kita. Kalau panas je, kalau kita cakap, ya Allah panasnya, diorang akan doa apa? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah selamatkan aku daripada api neraka, ya Allah. Panas ni tak ada apa-apa. Jadi kalau rasa bahang ni, ingatkan diri balik. Kita manusia memang akan lalai dan lupa. Memang kena ada orang ingatkan. Jadi kalau panas, cepat-cepat, ya Allah astagfirullah. Neraka lagi panas, ya Allah. Ya Allah. Jadi ingatkan. Jangan kita, jangan kita nak pertikaikan ataupun question benda-benda yang kita nampak semua ni. Semua yang terjadi ada hikmahnya,
memang Allah dah ciptakan dengan satu tujuan dan reasonnya. Dan semua sesuatu yang daripada Allah adalah nikmat. Wa bada'a khalaqal insani min tin, yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Di sini kita tahu penciptaan manusia dari tanah adalah manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam. Nabi Adam, dari ayat ni kita tahu asal usul mulalah ada kehidupan di muka bumi ini, kehidupan manusia. Dan manusia yang pertama seperti kita tahu adalah Nabi Adam. Kan? Nabi Adam dijadikan dari tanah, tetapi keturunannya iaitu kami semua dilahirkan ataupun dijadikan daripada air mani, sperma. Ya. Jadi orang-orang ramai yang tak percaya yang manusia ini diciptakan macam mana. Diorang tak percaya yang Allah ciptakan manusia. Diorang kata manusia ini dijadikan macam gitu saja tiba-tiba. Tak masuk akal. Dan sebab itu Allah SWT memang kata, manusia memang diciptakan yang pertama daripada tanah. Selepas itu barulah mula ada keturunan. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Di sini baru selepas Allah dah kata manusia yang pertama diciptakan daripada tanah dan keturunannya. Jadi anak-anaknya daripada Nabi Adam. Bapa kita Nabi Adam, daripada sejenis pati, iaitu air benih yang hina yang dinamakan air mani. Jadi pati ni selalu kita cakap macam pati oren, pati buah apple. Jadi maksudnya daripada apple kita datangkan pati, dia punya jus for example. Jadi bila kita cakap, manusia ni dilahirkan ataupun dijadikan daripada sejenis pati, a part of manusia yang asal daripada tanah. Jadi maksudnya kita nak tahu yang kita daripada, bila kita diciptakan daripada tanah, di situ jugalah kita akan kembali ke tanah juga. Dan di sini air yang hina. Bila kita cakap air yang hina ni, bukan kita nak cakap yang ada yang kata air hina di sini bukan nak cakap manusia ni hina. Tidak. Allah kata manusia lah paling keciptaan yang mulia. That's why manusia ni bukan najis. Betul tak? Manusia ni mulia di sisi Allah SWT. Semua manusia dimuliakan Allah SWT. Jadi hina ni, kalau kita nak cakap, terjemah ataupun tafsir lebih tepat adalah lemah. Maksudnya air yang lemah. Itu air mani. Air yang tidak ada apa-apanya. Dan sebab itu, di sini Allah seakan nak kata apa? Manusia ni lemah. Tidak apa-apanya. Jadi siapalah kita nak sombong? Ada imam. Ada seorang syekh, dia tulis dalam kitabnya. Orang yang sombong ini, seakan-akan dia ni orang yang paling bodoh, dia kata. Yang paling bodoh. Kerana apa? Adakah patut dia sombong walhal dia ni diciptakan daripada air yang kotor atau air mani, yang di mana daripada air setiap lagi nanti dia akan jadi bangkai. Dia akan mati, betul tidak? Dah lah dilahirkan daripada air mani. Lepas itu matinya pula akan ditanamkan ataupun dikuburkan nanti. Maka di sini kita kena ingat dirilah. Jangan lupa diri. Yang kita ni sebenarnya adalah manusia, ciptaan Allah SWT, hambanya sahaja. Jangan sampai kita lalai dengan harta ataupun pangkat ataupun mungkin orang semua kenal kita popular, maka kita rasa kita dah segalanya. Tidak. Seterusnya, alhamdulillah, ini ayat terakhir ya, insya-Allah. Masih ada ya. Thumma sawwahu wa nafakha min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya. Allah SWT bila ciptakan sesuatu, Allah ciptakan dengan sempurna. Lagi-lagi, maksud ini kemudian ia menyempurnakan kejadiannya di sini adalah manusia.
Allah bila ciptakan manusia, Allah sempurnakan kejadiannya. Okay, bila dah sempurna, Allah tiupkan padanya roh. Okay, Allah tiupkan rohnya. Di sini kita lihat roh ciptaannya. Bila kita baca, kalau kita salah baca, okay, maksudnya di sini bukan rohnya, roh Allah, na'udzubillah. Kita bukan part of Allah, tidak. Maksudnya apa? Allah ciptakan daripadanya, maksudnya Allah yang ciptakan roh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan macam mana Allah sempurnakan kita dengan adanya pendengaran, penglihatan. As-sam'a ni pendengaran. Okay, sebab tu kita kalau cakap Allahus Sami'un Alim, Allah tu Maha pendengar. Wal absar, penglihatan. Wal af'idah, dengan hati. Okay, al-absar. Okay, al-absar ni adalah penglihatan. Dan Allah bila bagi kita kelebihan untuk melihat, okay, Allah kata bila kita lihat ni bukan hanya lihat pakai mata, kita kena lihat pakai hati. Maksudnya apa? Berapa ramai orang yang lihat, Masya Allah cantiknya dia nampak, ada orang tak boleh appreciate nature for example. Mereka kalau lihat sesuatu, kalau tak pakai hati, tak akan masuk, tak akan sampai, tak dapat mereka nak hayati. Sama juga macam kalau kita lihat ayat Quran, kita baca gitu je, tapi kita tak lihat dengan mata hati, maka tak akan sampai. Okay, wal absara. Okay, sebab itu ada perkataan lain yang dinamakan basirah. Basirah adalah adalah mata hati. Kalau kita lihat pakai mata, ada juga yang dinamakan mata hati. Wal af'idah. Okay, afidah ni adalah hati. Okay, tetapi boleh juga kita namakan hati ataupun akal fikiran. Okay, maksudnya apa? Ada dalam bahasa Arab perkataan lain untuk hati, iaitu qalb. Qalbun. Okay, tapi di sini Allah tak sebut qalb, Allah sebut afidah. Kerana afidah ni maksudnya hati yang ada perasaan, yang berperasaan. Hati yang memang akan ada affected kalau orang sebut sesuatu baginya, dia akan terima dan sebagainya. Okay, sebab itu Allah sebut afidah. Afidah ni yang menyebabkan manusia akan ada rasa sedih, gembira, marah. Okay. Dan di sini kalau kita lihat Allah sebut as-sam'a wal absar wal afidah. Okay, pendengaran dan penglihatan. Dan ni sangat penting kerana apa? Kalau kita lihat maksiat pun, maksiat banyak yang mulanya daripada penglihatan dan pendengaran. Betul tak? Dan daripada kita lihat dan kita dengarlah akan sampai ke hati. Dan ada imam ataupun syekh, Imam Haddad mengatakan apa? Mata dan telinga ini merupakan pintu yang terbuka menuju ke dalam hati. Jadi kalau kita dengar benda yang tak baik, kongsi-kongsi, banyak dengar benda yang tak sepatutnya, orang cakap buruk tentang orang lain, ataupun kita lihat benda yang tak baik, kita lihat orang buat jahat sekalipun, kita tak cuba untuk mencegah ataupun nasihat, lama-lama akan mulakan atau letak banyak noktah hitam dalam hati. Ya. Jadi di sini juga kalau kita lihat tadabbur, Allah akhiri dengan qalilan ma tashkurun. Sebenarnya aku ciptakan ni dengan sempurna. Aku ciptakan kau wahai manusia dengan sempurna. Adanya pendengaran, ada penglihatan, siap ada hati, biar berperasaan, supaya kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit, qalilan, sikit sangat orang yang bersyukur. Sedikit sangat. Jadi kalau kita lihat, kita akhiri insya-Allah kita punya sesi ini, kita cuba tadabbur ataupun tafakur sikit, dengan tangan, bukan tangan saja, dengan mata, dan hati kita dan telinga kita, apa yang kita dah gunakan untuk kita tunjuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita cakap alhamdulillah saja tak cukup. Alhamdulillah tapi tak ada action. Alhamdulillah ya Allah, aku ada telinga ya Allah, alhamdulillah. Ada mata, boleh nampak semua orang. Tapi how do we do it ataupun use it for good use?
Maka di sini kita akan cuba lebih, maksudnya be mindful dengan apa yang kita buat selepas ni. Kalau nampak benda yang buruk, astagfirullah. Okay, sebab itu orang yang warak, mana-mana yang mereka, kalau mereka pergi, okay, saya ada chef ataupun doktor dulu belajar, okay, saya dulu belajar di Kuwait. Kalau dia, kita punya kelas semua perempuan, dia kalau ajar, dia tak pandang kita pun. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia lihat bawah. Sampai gitu sekali nak jaga mata daripada lihat. Padahal dalam situ semuanya pakai niqab, tak nampak pun muka. Masya Allah. Okay? Jadi maksudnya, kita berapa banyak maksiat yang kita dah nampak secara sengaja ataupun tidak. Okay? Sebab itu, antara kita nak bersyukur, bukan selepas ni kita jalan tutup mata. Tidak ya. Saya tak suruh macam gitu. Maksudnya apa? Walaupun kita hidup memang banyaknya maksiat, jangan lupa. Ya Allah, astagfirullah dengan apa yang aku lihat pada hari ini, Allah, yang dengan sengaja atau tidak. Dan kalau macam mana kita nak tunjuk kesyukuran kita terhadap Allah dengan menggunakan telinga yang Allah dah rezekikan. Okay? Dengan ayat Quran, dengan zikir, dengan maksudnya kalau kita dengar radio pun, mungkin kalau sekarang radio banyak yang benda-benda yang tak berfaedah. Kita buka banyak sekarang, okay? Ada banyak muhadarah ataupun syarahan-syarahan para asatizah, okay, baik di Singapura ataupun Malaysia atau Indonesia. Kita buka, okay, untuk kita isikan masa dengan benda yang berfaedah, insya-Allah. Dan juga kalau kita dapat gunakan penglihatan dan pendengaran dengan baik, maka kesannya pun akan baik buat hati kita. Okay, maka selepas ini ada apa? Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka akhirnya insya-Allah kelas, alhamdulillah, kelas tafsir kita yang pertama, okay, dari ayat 1 hingga ayat 9. Okay, kalau kita nak recap balik, ayat 1 hingga 3 kita sebutkan tentang keagungan Al-Quran. Okay, kitab Al-Quran turunkan ke atas Rasulullah SAW. Dan ayat seterusnya hingga ayat 9 tentang, okay, kehebatan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT ciptakan langit dan bumi, alam semesta dan juga kita sendiri manusia. Okay. Dan jangan lupa, alhamdulillah dengan kita hadir di majlis ini pun kita bersyukur. Okay. Dengan kita dapat bersyukur pun kita kena syukur akan itu. Nikmat nak bersyukur tak ramai orang rasa. Tak ramai orang dapat rasa untuk bersyukur pun. Maka alhamdulillah, okay, Allah bagi kita peluang untuk duduk macam ini, okay. InsyaAllah Allah memberkati, okay, semua yang ada di sini, yang hadir di sini. Semoga kita bukan saja antara mereka yang mempelajari Al-Quran begitu saja, tapi juga antara orang yang mempelajari Al-Quran, yang mentadabbur dan juga mengamalkannya juga, insyaAllah. Ya, dan semoga semua dapat manfaat sedikit sebanyak. Semua yang apa yang baik semestinya datang daripada Allah SWT, dan yang salah, yang mungkin apa yang saya salah sebut dan sebagainya, itu semua daripada diri saya sendiri. Ya, saya akhiri dulu, dan kalau ada soalan dulu ataupun macam mana ni? Kalau siapa ada soalan, can Ada apa? or can write in the chat as well. Boleh? Silakan. So far tak ada, Fasa? Ada. Semua insya-Allah kira clear kan? Saya berbual. Tak cepat Tak laju Okay, alhamdulillah. Semua okay, ladies? Boleh boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumbs up semua kalau boleh. Masya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita akhiri dulu, okay, dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada one question daripada Kak Ya, Tini. saya. Kak Tini sekejap Mana dia? Oh, sini cek. Okay, Ustazah, when you mention langit bumi, are you referring to langit pertama
Yes. Okay, ada penafsir kata kalau kita dah cakap langit pertama itu adalah langit bumi. Okay, ya saya. Itu saja. Okay, jadi kalau mungkin ada soalan, kadang kalau kita tengok balik nota nanti baru fikir, ya Allah sebenarnya tak faham benda ni. Jadi kalau ada soalan lagi insyaAllah boleh send ke admin ke ataupun insyaAllah untuk sesi yang akan datang boleh just letak kat chat dan saya akan cuba insyaAllah untuk menjawabnya kalau saya mampu insyaAllah. Okay, terima kasih semua yang hadir. Alhamdulillah. Thank you, Ustazah. Okay, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih. Selamat berehat semua. Terima kasih. Okay, ladies, I will end the session now, yeah? Thank you, Zah. Welcome. See you next week.